Seterusnya kita pergi ke panel yang kedua. Panel yang kedua ini menceritakan tentang bagaimana acuan wajah kita ataupun estetika nasional yang patut kita uruskan, yang patut kita rancangkan, yang patut kita ketengahkan, yang patut kita ukir bersama-sama dalam setiap penerbitan filem whatever sajalah, dan apa-apa juga medium. Kita harus mempunyai acuan-acuan tersebut seiring dengan inspirasi negara. Saya silakan Encik Azizan untuk memperkatakan isian mengenai dengan estetika ataupun budaya negara Malaysia, dengan sekaligus kita kata etos bangsa Malaysia. Silakan. Terima kasih kepada moderator Muhammad. Okey, baiklah. Kita biasa menghadapi pelbagai cerita-cerita yang ada, dari cerita percintaan sehinggalah cerita mengenai betapa hebatnya orang Melayu ini dalam bisnes berjuta-juta ringgit. Itu biasa di dalam drama, dan nukilan itu datangnya ada kalinya didatangkan dalam bentuk telenovela, diadaptasi dari novel itu sendiri, dan pengisiannya adalah dari novel itu sendiri. Bertahun kita melihat situasi ini, sedangkan di Malaysia ini kita tengok kepelbagaian bangsa, ras, agama, semuanya ada di situ. Kenapa tidak kita menggunakan kekuatan itu, budaya, bangsa, agama yang pelbagai, untuk diketengahkan agar ia menjadi satu naskah karya yang berwibawa menunjukkan jati dirinya orang kita ini. Dan jika dilihat keadaannya sekarang, apa yang berlaku adalah dalam keadaan ada kalanya, sorry to say, novelis kita berada di awang-awangan menceritakan mengenai percintaan yang indah-indah belaka. Dia tidak berpijak pada bumi yang nyata. Sebagai contoh, kita berbudaya, dan budaya itulah yang perlu diangkat oleh kita, kerana di luar sana, orang luar terutamanya di belah barat, dia nak melihat yang itu. Dia nak melihat bagaimana cara kehidupan kita, apakah yang kita ada, kerana di rantau ini jarang sekali diperkatakan untuk diketengahkan di peringkat antarabangsa. Okey. Memandangkan kita mempunyai ras budaya yang ramai, yang pelbagai, jika ditanya, kami di FDAM sebenarnya menanti-nantikan satu naskah yang menunjukkan betapa hebatnya kita ini di bumi Malaysia mempunyai kepelbagaian budaya yang boleh diketengahkan, yang boleh dibawa ke peringkat antarabangsa. Sayangnya perkara itu tak berlaku. Ada tetapi jarang diperkatakan. Apa yang lebih ditunjulkan di telenovela ataupun di drama kita sekarang ini, kisah-kisah percintaan yang hebat-hebat, bisnes kita yang berjuta-juta, tidak diselitkan informasi mengenai budaya itu sendiri. Sedangkan itulah yang diperlukan oleh masyarakat luar. Sebagai contoh, dulu saya ke Timur Tengah di Jeddah, di Al-Balad sana. Bila saya pergi ke sana, ada satu perkampungan, ukiran rumah dia semua, rumah lama berusia dalam lingkungan 500 tahun, semuanya awan larat, corak-corak bunga-bunga dari, boleh katakan, dari belah pantai timur kita. Bila saya bertanya kepada tuan rumah, dari mana datangnya ini? Ini sudah berada 500 tahun dahulu, sudah berada di bumi di Jeddah. Dan saya bertanya balik, bagaimana ini boleh berlaku? Mereka menyatakan, rupanya orang kita dahulu bila pergi ke haji, dia menunggu untuk pulang sebab menggunakan kapal layar. Dari situlah tukang-tukang kayu ini bekerja membuat corak-corak itu di rumah-rumah penduduk di Jeddah sana. Jadi kenapa kita tidak mengangkat perkara sebegini untuk diceritakan agar kita
rasa bangga, ada apa kata orang tu, sejarahnya, budayanya di situ diangkat. Begitu juga dengan cerita-cerita, contohnya dari buku-buku dari UPM, pekaji telah menyatakan perjalanan catatan Okinawa, Hang Tuah pergi ke Okinawa. Benarkah ianya berlaku? Memang benar, kerana kita telah menjumpai kris yang berada di Okinawa itu bersama buku lognya sekali yang menyatakan bahawa Hang Tuah telah datang ke Okinawa mempersembahkan persenjataan itu kepada kerajaan Okinawa pada zaman pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka. Jadi persoalannya, mengapa perkara begini yang tidak di-highlightkan supaya ianya menjadi satu kebanggaan untuk diceritakan. Dan kebanyakan novel yang ada lebih menceritakan hal-hal yang fiksyen yang tidak berpijak di bumi nyata. Memang ada banyak, tetapi apa salahnya kalau kita menselitkan hal-hal sebegini. Sebagai contoh, dulu Melaka adalah pembekal senjata berat kepada Turki. Itu faktanya. Dari mana dapatannya? Ia adalah di dalam kajian dan telah dinyatakan secara terang-terangan oleh pengkaji, terutama di UPM sendiri, menyatakan bahawa kita memang pengeksport senjata di zaman Kesultanan Melayu Melaka. Teknologi dari Turki dibawa ke Melaka. Kenapa Melaka? Kerana 2000 tahun sebelum itu kita sudah ada Kedah Tua yang menjadi pusat pembuatan besi. Materialnya kita ada, blueprintnya dari Turki. Begitu juga kalau pada hari ini kita pergi ke Turki, di Museum Topkapi akan ada sebilah keris yang dihadiahkan oleh kerajaan Melayu Melaka kepada kerajaan Osmaniah. Sampai hari ini benda tu ada. Kenapa benda-benda ini tidak di-highlightkan? Sebagai contoh, buatlah satu cerita pencarian jejak kepada Hang Tuah tu tadi. Sebab UPM sendiri, kalau kita tengok di sana ada 2 naskah Hang Tuah di Wijayanagara di India, berkhidmat di situ. Hang Tuah di Okinawa. Itu baru cerita Hang Tuah, bukan cerita yang lebih-lebih lagi banyak. Kita ada Mendam Rahi, kapal yang membawa rumbungan-rumbungan untuk delegasi ke serata dunia pada zaman dulu. Sekiranya benda ini dibuat, kita akan dapat satu naskah cerita yang lain daripada lain. Jadi saya mengharapkan perkara sebegini untuk akan datang diketengahkan agar memberikan satu impak yang baru kepada industri perfilman negara. Sekian, terima kasih. Ladies and gentlemen, that was a statement from Azizan regarding the I should say we want to mold our own culture in every aspects of our films.